Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Fansurin Abdullah dalam Buletin Pahang Khamis 22 Disember 2022. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah berharap mangsa banjir di semua negeri terlibat terus bersabar dengan dugaan yang sedang dihadapi. Seri Paduka Baginda bertitah agar semua rakyat terutamanya di kawasan berisiko banjir agar terus berwaspada dengan keadaan semasa dan mengambil berat terhadap keselamatan diri dan keluarga. Saya nak ingin beri nasihat kepada semua rakyat khususnya di kawasan yang dilanda banjir, negeri Pahang, negeri Terengganu, negeri Kelantan ketika ini, dan harap harus berwaspada dengan keadaan musim terkejut ini dan dengarlah arahan-arahan pihak kerajaan supaya dipindah ataupun tinggal di PPS di kawasan-kawasan tertentu. Baginda bertitah demikian ketika ditemui media ketika bercemaduli menziarahi dan menyampaikan kurniaan kepada mangsa-mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Bersarah di Kuantan pada Selasa lalu. Turut berangkat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Sementara itu, Baginda bertitah agar semua PPS dapat dijaga dengan baik dan sentiasa mengutamakan aspek kebersihan. Dan saya harap juga tempat-tempat PPS ini sentiasa berada dalam keadaan bersih bersih dan guna bilik-bilik tandas ini dengan sebaik mungkin. Jagalah kebersihan kebersihan semasa berada di PPS. Seri Paduka Baginda bersama Pemangku Raja Pahang berkenan menziarahi dan menyampaikan kurniaan kepada mangsa banjir di dua buah PPS lain iaitu di SK Pelindung dan SMK Pelindung. Hadir bersama Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Esko Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Sabariah Saidan serta Pegawai Daerah Kuantan Yang Mulia Tengku Datuk Nur Asmali Zakulah. Kami kerja mana? Kerajaan Pahang melahirkan rasa simpati dengan nasib yang menimpa mangsa banjir di Terengganu akibat monsun timur laut yang sedang melanda negeri-negeri di pantai timur ketika ini. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Waros Dewan Ismail berkata, atas rasa keprihatinan, Kerajaan Pahang telah menghantar bantuan ke Terengganu berupa barangan keperluan asas bernilai RM150,000. Menerusi satu kenyataan medianya, beliau berkata kesemua barangan tersebut meliputi kit bencana, refreshment kit, tikar, selimut tebal, selimut, kain batik, kain pelekat dan lampin pakai buang. Datuk Seri Haji Warosti berharap bantuan yang disalurkan ini dapat meringankan beban yang terpaksa dihadapi oleh mangsa-mangsa banjir di Terengganu dan meminta agar semua mangsa banjir dapat bersabar dengan dugaan yang menimpa serta sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa. Sementara itu, Esko Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Sabariah Saidan berkata, bantuan ini telah dihantar menerusi misi bantuan sukarelawan pasca banjir 2022 ke negeri Terengganu. Kerajaan Negeri Pahang melalui negeri ke negeri membantu Terengganu dengan menghantar beberapa bantuan yang bentuk barangan. Contohnya kita menghantar toto sebanyak 300 unit, selimut 300, tikar 400, kain batik 300, kain pelekat 300, kit bencana 1000, pampers termasuk untuk kanak-kanak dan orang tua 300, refreshment kit sebanyak 500. Dan untuk air mineral yang bentuk barangan tadi kita hantar ke Maman. Dan ini kita hantar ke Marang, air mineral sebanyak 5 palet. Beliau berkata demikian selepas mewakili Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Waros Dewan Ismail pada majlis flag off misi bantuan sukarelawan pasca banjir 2022 ke Kemaman Terengganu di depo simpanan keperluan JKM Pahang di Kampung Tiram di Kuantan semalam.
Hadir sama ialah Esko Hal Ehwal Agama Islam, Pembangunan Luar Bandar dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad, Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Zulkhairi Zainul Abidin dan Pengarah Agensi Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Pahang, Kolonel PH Adam Rahman. Misi tersebut turut disertai 15 sukarelawan yang terdiri daripada agensi kerajaan seperti JKM Negeri Pahang dan APM Negeri Pahang serta beberapa badan bukan kerajaan NGO iaitu Majlis Tindakan Sosial Pahang MTSP dan Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Pahang. Menurut Yang Berhormat Datuk Sabaria, bantuan ini merupakan permulaan kepada negeri-negeri yang terlibat banjir di Malaysia kerana bantuan seterusnya akan terus disalurkan kepada mangsa banjir sekiranya diperlukan. Sementara itu katanya, bantuan banjir kepada mangsa-mangsa banjir di seluruh Pahang adalah baik dan berjalan lancar di mana setiap mangsa dan keluarga telah pun menerima bantuan ketika ditempatkan di PPS bagi kawasan masing-masing di seluruh negeri. Sehingga jam 12.30 hari semalam, jumlah mangsa banjir di Terengganu yang direkodkan ialah seramai 40,494 orang mangsa melibatkan 11,247 keluarga yang ditempatkan di 297 pusat pemindahan sementara. Pihak pemaju Pusat Pentadbiran Sultan Ahmad Shah PPSAS diminta lebih giat melaksanakan kerja-kerja pembinaan bagi memastikan ia dapat disiapkan mengikut jadual ditetapkan. Esko Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, projek berkenaan menjadi keutamaan kepada kerajaan negeri dan sentiasa dipantau dari semasa ke semasa. Dan saya mendapati dimaklumkan bahawa progres tersebut adalah dalam lebih kurang 90%. Dan saya bagi pihak kerajaan negeri amat berharap supaya projek ini dapat dilaksanakan dengan lebih giat lagi supaya dapat disiapkan sebagaimana yang ditetapkan. Dan kita semua berharap, pihak kerajaan juga berharap supaya kita dapat menggunakan bangunan PPSAS ini tidak lama lagi. Beliau berkata demikian ketika ditemui unit komunikasi dan media Pahang selepas meninjau kerja-kerja semasa pembinaan Pusat Pentadbiran Sultan Ahmad Shah PPSAS di Kuantan. Turut hadir Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salihuddin Sahak, Timbalan Setiausaha Kerajaan Pahang Bahagian Pengurusan Yang Hormat Datuk Zakaria Ibrahim dan Yang Berhormat Penasihat Undang-Undang Negeri Pahang Datuk Saiful Idris Zainuddin. Hadir sama Esko Komunikasi dan Multimedia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang Yang Berhormat Encik Fazli Muhammad Kamal serta Pengarah Kerja Raya Negeri Pahang Datuk Insinyur TS Hafizah Zakaria. PPSAS yang bernilai 415.5 juta ringgit ini merupakan pusat pentadbiran kerajaan negeri yang baru menggantikan Wisma Sri Pahang yang telah berusia 55 tahun sejak tahun 1967. Kompleks ini bakal menjadi ikon terbaru di Pahang dengan reka bentuk bangunan kompleksnya yang diinspirasikan daripada carta negeri Pahang dengan mengaplikasikan teknologi hijau. Masalah banjir kilat yang melanda lebih 10 buah rumah di Felda Bukit Guh, Kuantan, ekoran masalah saliran air mendapat perhatian kerajaan negeri. Tinjauan dilakukan Esko Hal Ehwal Felda, Koperasi dan Usahawan Negeri Pahang Yang Berhormat Tuan Insinyur Razali Kasim yang turun padang untuk melihat sendiri dan mendengar keluhan penduduk terlibat. Menurutnya, aduan yang disampaikan penduduk telah diketahui dan tindakan selanjutnya akan diambil bagi mengelak situasi banjir kilat terus berulang. Dari tinjauan saya tadi saya lihat beberapa perkara yang perlu diambil perhatian lah. Pertamanya sistem paritan, longkang yang ada tu kita perlu naik taraf, diperbesarkan. Kemudian sistem pembentung, culvert tu pun kena kaji balik, kena tengok balik pada maklumat atau sumber daripada penduduk ni dapati bila hujan lebat tu air lambat untuk mengalir keluar. Jadi sebenarnya antara dua lah, satu longkang yang kecil, duanya culvert sendiri saya rasa perlu dia naik taraf. Benda ni saya rasa perlu dia buat kajian, tengok balik sistem yang ada ni dan kena buat pengiraian balik dari segi catchment, keluasan catchment yang ada ni dan
kemampuan kapasiti longkang dan kalbut sedia ada. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas membuat lawatan bersama pengurus rancangan Felda Bukit Go, Encik Radon Rozali ke dua lokasi yang sering berlaku banjir kilat iaitu di Jalan 2/2 dan Lorong 11 di Kuantan. Dalam pada itu beliau berkata sejumlah peruntukan telah diluluskan untuk menaik taraf longkang dan kalbut di kawasan terjejas sebelum ini. Saya akan bawa ke pihak kerajaan ke negeri. Okey, saya juga akan berbincang juga dengan pihak pengarah wilayah, sekali pengarah wilayah Kuantan di bawah pengawasan pengarah wilayah Kuantan. Nanti saya bincang. Sebelum ini, media melaporkan keluhan beberapa penduduk di Felda Bukit Goh di Kuantan yang terpaksa berhadapan masalah banjir kilat sehingga 3 kali setahun sejak 20 tahun lalu. Sebanyak 31 menara telekomunikasi telah siap dibina di negeri ini melalui Pelan Jalanan Digital Negara Jendela. Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Padan-Padan Kerajaan Negeri Pahang yang berhormat Encik Fazli Muhammad Kamal berkata, ini termasuklah status terkini pengoperasian sebuah menara di Kampung Ulu Teh di Jerantut. Jelasnya, usaha sedang dipergiatkan untuk menyiapkan lebih banyak menara dan dijangkakan akan siap secara berperingkat sehingga pertengahan tahun 2023 bagi memastikan manfaat perkhidmatan komunikasi lebih baik dan dapat dinikmati oleh rakyat Pahang, khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman. Beliau berkata demikian selepas diberikan taklimat industri komunikasi dan multimedia Negeri Pahang oleh Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Negeri Pahang, Encik Muhammad Faisal Mat Noor semasa kunjungan pertama beliau ke SKMM Pahang pada Selasa. Taklimat berkenaan juga turut menyentuh beberapa perkara yang merangkumi bidang tugas utama SKMM iaitu kawal selia dan pembangunan industri komunikasi dan multimedia. Selain itu, SKMM turut memberi tumpuan utama dalam usaha perluasan liputan perkhidmatan selular di seluruh negara melalui jendela, khususnya pembinaan sebanyak 270 menara di seluruh Pahang bagi manfaat rakyat di negeri ini. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa subscribe Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk mendapatkan berita terkini di Pahang. Assalamualaikum.